الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Sambungan kita seterusnya ayat 20. Ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah Ta'ala dan mereka tidak melanggar perjanjian itu. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal.
Itu orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dihubungkan, iaitu menghubungkan silaturrahim. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab atau perhitungan amalan yang buruk di akhirat nanti. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang sabar dalam mencari keredaan Tuhan mereka. Mereka mendirikan salat, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menafkahkan, yakni mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksud belanja sini bersedekah, sama ada secara sir, secara sembunyi, ataupun alaniyah, secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan melakukan kebaikan. Ulaika lahum 'uqbaddar, itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu yang merupakan jannatu 'adnin yadkhulunaha, syurga adnin yang mereka masukinya bersama dengan man salaha, orang-orang yang saleh, yang baik, min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, daripada bapa-bapa mereka ataupun datuk nenek mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, dan anak cucu mereka, zuriat mereka. Dan mereka juga masuk ke tempat mereka daripada semua bab, semua pintu. Lalu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu. Fa ni'ma 'uqbaddar, maka itu adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Ini ayat ini berhubung dengan ahwal as-su'ada, keadaan orang-orang yang bahagia yang mendapat nikmat di akhirat disebabkan mereka itu beriman. Dan ia adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, ayat 19, berhubung dengan ulul albab. Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala bertanya, adakah orang-orang yang mengetahui bahawa Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad itu perkara benar? Adakah sama dengan orang yang buta? Antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu memanglah tidak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab, bahawasanya perkara itu memberi pengajaran kepada orang-orang yang berakal. Maka diperincikan sifat-sifat ulul albab, iaitu dalam ayat 20, 21, 22. Siapalah balasan yang akan mereka terima dalam ayat 23, syurga adnin. Ulul albab maknanya orang yang berakal. Ulul albab, al-albab jamak daripada al-lubbu, yakni al-aqlu. Ulul albab makna ulul uqul, orang yang berakal. Untuk melengkapkan diri menjadi ulul albab bukanlah perkara yang mudah, perlu kepada usaha yang lama, mujahadah yang banyak. Yang disebut dalam surah ini, dalam surah Ar-Ra'd, sebahagian daripada sifat ulul albab, dan juga disebut dalam surah yang lain seperti di akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang menjadi sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, ulil albab. Yang dikatakan ulil albab ialah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah sama ada dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Salah satu sifat ulul albab ialah ad-dawam bi zikrillah, sentiasalah mereka dengan ingat kepada Allah, ataupun sentiasalah mereka mengekalkan diri dengan berzikir kepada Allah. Itu disebut dalam surah Ali Imran. Dalam surah ini disebut hal lain pula. Jadi ulul albab ni satu makam yang tinggi, memerlukan kepada usaha yang banyak untuk membolehkan seseorang itu layak dipanggil orang yang benar-benar berakal. Adalah orang yang sentiasa menghubungkan jiwanya, hatinya, fikirannya dengan ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada mati, itulah orang yang bijak. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang ada pendapat kata sanadnya dhaif, ada kata hasan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, akalnya bijak,
orang yang sentiasa menghitung dirinya. Banyak mana dah perkara yang akan dibawa untuk ke akhirat. Adakah dosa yang pernah dilakukan sudah dia bertaubat? Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Adapun orang yang lemah, orang yang dirinya mengikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan menaruh cita-cita kepada Allah Taala dengan angan-angan tertentu, padahal dia tidak berusaha untuk mencapainya. Sebenarnya hadis ini ada kaitan dengan persoalan sebagaimana orang itu berjaya memaksimalkan, mengoptimalkan penggunaan akal. Salah satu cara untuk dapat hidayah ialah dengan at-tafakkur, dengan berfikir. Kita akan jumpa dalam Quran banyak ayat-ayat berkenaan dengan perintah supaya berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala ta'qilun. Adakah mereka tidak berfikir? Adakah mereka golongan tidak ada akal? Adakah mereka tidak mengambil pengajaran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah permudahkan Quran untuk kamu mengambil pengajaran, peringatan. Adakah terdapat sesiapa yang mahu mengambil pengajaran daripadanya? Orang yang berakal dia akan guna peluang hidup atas dunia ini sebagai suatu peluang untuk mengauk untung di akhirat. Itu orang yang ulul albab, yang berakal. Kalau kita tidak guna sebaiknya bermakna rugi. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan nikmat tu bila kita guna cara yang betul, Allah Ta'ala balas pula dengan reward. Dapat reward, dapat ganjaran, dapat pahala, dapat balasan di akhirat. Sedangkan kita guna untuk buat ibadat tu, nikmat itu yang bagi juga. Kita baca Quran, ayat Quran yang diturunkan, kita baca, kita belajar. Dengan sebab kita belajar, kita dapat tahu cara baca. Kita baca dengan suara yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Lepas tu daripada baca tu kita dapat pahala pula. Dia bagi kita, kita guna dengan cara betul, kita dapat pula ganjaran. Lepas tu golongan ulul albab akan berfikir macam mana nak jadi orang yang benar-benar bersyukur. Itu satu makam yang sangat tinggi. Baik, kita bukan nak bincang hal tu sebab kita nak fokus pada ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 20. Iaitu yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah. Al-wafa'u bil ahdi, orang yang memenuhi janji mereka dengan Allah. Apa yang dimaksudkan janji di sini? Yang pertama, janji mereka telah mengakui akan sifat ketuhanan bagi Allah. Janji yang dimaksudkan janji yang telah kita baca dalam tafsiran surah Al-A'raf dulu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada manusia, iaitu daripada zuriat Nabi Adam AS, dengan suatu persaksian, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Lalu semua ruh manusia berkata, bala, bahkan kami mengaku. Itu janji itu. Ruh manusia telah berjanji bahawa Allah Ta'ala adalah Rabb, adalah ilah. Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan sebagai pencipta semua makhluk. Janji juga dengan maksud segala perjanjian antara mereka dengan Allah Ta'ala, segala perkara yang ditegakkan oleh dalil ala sihhatihi minal adillatil aqliyah was sam'iyah, yang ditegakkan oleh dalil bahawa ia adalah sahih berdasarkan bukti daripada akal dan dalil yang didengar. Dengar berdasarkan Quran, hadis, dan apa yang kita fikir tentang apa yang ada di keliling kita, bahawa ia adalah sesuatu yang benar. Atau janji, memenuhi janji di sini adalah janji bijami'i furudillah, janji untuk melaksanakan semua kefarduan-kefarduan Allah, awamiruhu wa nawahi, perintah-perintahnya, larangan-larangannya yang dia wasiatkan kepada hambanya. Termasuklah iltizam, istiqamah, melazimkan diri dengan semua perkara yang fardu dan menjauhi akan semua perkara maksiat. Oleh kerana itu, apabila seseorang itu mengaku Muslim dan dia mengucap dua kalimah syahadah, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan seseorang itu bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah,
maka sebenarnya dia telah mengikat diri dengan suatu perjanjian bahawa dia tidak boleh memilih cara hidup yang lain selain daripada Islam. Kerana di sisi Allah Ta'ala tidak diterima apa-apa cara kehidupan selain daripada Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai din, sebagai cara hidupnya, maka tidaklah diterima cara kehidupan itu, tidak terima, tidak sah di sisi Allah Ta'ala. Buatlah apa-apa kebaikan, tidak diiktiraf. Kalau seseorang itu mati dalam keadaan dia tidak Islam, maka kebaikan yang dibuat itu hacul lebu habis, kosong. Timbul persoalan, kalau seseorang yang kafir buat kebaikan, lepas tu dia masuk Islam, macam mana? Kalau dia tu mati dalam keadaan dia kafir, maka kebaikan dia buat habis. Berdasarkan ayat alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, ayat pertama surah Muhammad. Orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, maka kami hapuskan semua amalan-amalan baik mereka. Katakanlah orang kafir ni semasa dalam keadaan dia kafir dulu, dia banyak buat kebaikan, tolong orang ini, lepas tu dia masuk Islam. Adakah kebaikan yang dia buat tu akan transfer, akan dipindah? Maka jawapannya ya, akan dipindah. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adab Mufrad, kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam tanya kepada Nabi, ara'aita umuran atahannasu biha fil jahiliyah? Ya Rasulullah, aku minta pandangan kamu tentang beberapa perkara yang pernah aku berjanji untuk buat dan memang aku buat. Iaitu min silatin, aku pernah menghubungkan silaturrahim, wa itaqah, aku pernah memerdekakan hamba, wa sadaqah, aku juga bersedekah. Jadi sekarang aku dah masuk Islam, adakah kebaikan yang aku buat diambil kira atau dihapuskan? Maka Nabi jawab, anta qad aslamta ala ma salafa min khairin. Kamu sebenarnya telah dikira Islam di atas kebaikan lepas yang telah kamu buat. Kebaikan lepas itu diiktiraf dengan syarat orang itu masuk Islam sebelum dia mati. Dengan syarat dia masuk Islam sebelum mati. Adapun orang yang terus mati dalam keadaan kafir ni, maka apa-apa kebaikan yang dia buat tidak diterima di sisi Allah. Ini perlu kita fikir. Kalau orang Islam tidak memikir benda ni, maka jauh sekali untuk melayakkan diri dia menjadi ulul albab, menjadi orang yang benar-benar berakal. Orang yang benar-benar berakal adalah orang yang sedar siapa diri dia dan membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita tahu kita akan mati tapi tak bersedia, bermakna kita ni tidak menggunakan akal kita sebaik mungkin untuk perkara yang mendatangkan manfaat. Yang kedua, wala yanquduna al-mitsaq, mereka itu tidak melanggar perjanjian. Al-wafa dengan al-mitsaq, mawasiq sama, perjanjian tidak dilanggar. Ataupun mereka tidak melanggar perjanjian dalam bentuk antara mereka dengan Tuhan, antara mereka sesama mereka. Termasuk mitsaq ialah antara mereka dengan manusia yang lain, seperti dalam bab jual beli dan semua urusan-urusan muamalah yang lain. Mitsaq, di antara mitsaq yang kukuh ialah ikatan perkahwinan antara seorang lelaki dengan perempuan sehingga terjalinnya hubungan suami isteri yang halal. Kalimah mitsaq sebenarnya apabila berlakunya majlis akad nikah dan adanya seruah ijab dan qabul, pengantin lelaki menyatakan aku terima nikahnya, bermakna dia telah membuat suatu mitsaq, perjanjian. Rujuk adalah ayat surah An-Nisa, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mitsaq, ayat ini berhubung dengan persoalan kalau berlaku perceraian, si suami tak boleh ambil balik mas kahwin yang telah diberikan dulu. Tak boleh, kecuali kalau berlaku dalam kes di mana si isteri atas sebab-sebab tertentu memohon mahkamah supaya dipisahkan, dipanggil khulu',
ataupun tebus talak, di mana si isteri akan bayar balik mas kahwin. Tapi kalau berlaku perceraian dengan cara biasa, si suami tak dituntut balik mas kahwin dulu. Kerana kata Allah Ta'ala, wa kaifa ta'khuzunahu, bagaimana kamu nak ambil mas kahwin itu semula, padahal waqad afdha ila ba'dukum, setengah kamu telah menyerah diri kepada setengah yang lain. Wa akhadna minkum, dan pihak si isteri itu telah mengambil daripada kamu mitsaqan, suatu perjanjian yang kukuh, yang kuat, iaitu atas kesediaan untuk menjadi pasangan hidup kepada orang yang akan menjadi suaminya. Mitsaq, di situ Allah Ta'ala guna kalimah mitsaq, perjanjian, sebagai suatu perjanjian, ini sebagai suatu amanah. Dalam bab jual beli, bila telah berlaku akad jual beli, akad ni sebenarnya perjanjian. Sebab tu perintah untuk memenuhi akad ni adalah sesuatu yang wajib. Ayat pertama surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala akad-akad. Akad jual beli, akad nikah kahwin, yang perlu kamu penuhi akad perjanjian. Kalau berlaku perjanjian antara sebuah negara Islam dengan negara kafir, maka kedua-dua pihak perlu memenuhi butiran perjanjian, sebab dia anggap salah kalau melanggar perjanjian. Uqud, perjanjian, akad, mitsaq, perjanjian juga, al-uhud, perjanjian juga, wa aufu bil ahd, disebut dalam ayat lain, dan hendaklah kamu memenuhi janji. Dalam bab janji, sama ada manusia berjanji dengan manusia, perlu dipenuhi. Dan sebagaimana kita ketahui, orang yang memungkiri janji adalah salah satu sifat munafik. Ayatul munafik salas, tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila bercakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mungkiri. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Ditambah dalam riwayat lain, wa idza ahada, apabila ia berjanji, ghadara, ia khianat dengan janji itu. Wa idza khasama, bila balah, fajara, berlebih-lebihan dalam perbalahan. Atas riwayat lain sebut wa idza ahada, bila dia buat perjanjian, ghadara, dia akan khianat ataupun dia menipu dalam perjanjian itu. Sebab itu dalam hal yang melibatkan hubungan kita dengan manusia, cukup suatu persoalan cukup besar. Apabila seseorang pemimpin katakanlah menang dalam apa-apa pertandingan, kalau tempat kita yang pakai sistem demokrasi ini kita panggil menang pilihan raya, dan biasanya apabila secara rasminya dia terima jawatan itu, dia akan akad sumpah di hadapan sistem yang di Pertuan Agong. Bermakna bila akad sumpah tu makna dia telah mengambil perjanjian bahawa dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Katakanlah dia khianat, dia menggunakan jawatan itu bukan untuk kemaslahatan orang ramai, tapi untuk tujuan lain yang lebih bersifat peribadi, maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, bahawasanya ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia dapat kuasa mentadbir urus hal ehwal rakyatnya, kemudian tiba-tiba dia mati. Pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Menipu itu bermakna dia telah melanggar asal perjanjian dulu. Dia ambil jawatan ini sebab untuk jaga kepentingan rakyat, tapi jadi lain pula. Melainkan orang yang berbuat gitu diharamkan untuknya syurga. Diharamkan untuknya syurga. Sebab tu jawatan-jawatan ni, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mereka sangat takut. Kalau orang tahu apa kata lutut, takut sebab bukan ingat soal dunia ni, ingat di akhirat sesa. Akhirat suatu hari nanti keadaannya lebih hebat, akan berhadapan dengan soalan-soalan yang menyebabkan mulut manusia terkunci untuk menjawabnya, sebab ia melibatkan soal mitsaq, perjanjian. Maka setiap orang akan menuntut bela. Kalau baca ada cerita-cerita tokoh-tokoh generasi salaf, kita akan jumpa ada setengah sahabat yang dilantik jadi gubernur, takut
Dia takut, dia kata kalau ada seekor kambing yang mati di negeri ini, saya aku akan dipersoal, kenapa kamu tidak ambil tahu? Itu kambing, bukan manusia. Bagaimana kalau manusia hidup melarat yang kebulu, yang tiada makanan, tak ada pakaian? Ini kambing. Dia kata kalau kambing itu mati, aku yang menjadi kambing dia akan dipersoal. Sebab jawatan yang diterima itu adalah suatu mithaq, suatu perjanjian bahawa seseorang itu akan melaksanakan tugas dia sebaik mungkin. Baik, kita pergi sifat yang berikutnya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal, orang-orang yang menghubungkan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dihubungkan, iaitu silaturrahim. Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita menghubungkan silaturrahim. Agama ini ditegakkan atas dasar iman dan ukhuwah, iman dan kasih sayang. Silaturrahim, salah satu dosa yang besar ialah qati'atur rahim, memutuskan silaturrahim. Sehingga Nabi mengingatkan dalam satu hadis, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu lahu al-'uqubah li sahibihi ma'a ma yudakhiru lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih patut, yang lebih layak untuk Allah Ta'ala segerakan hukumannya, di samping ada lagi hukum yang lain menanti di akhirat, selain daripada dosa al-baghi, dosa kerana bertindak melampau, menceroboh orang lain, melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang baik. Itu al-baghi, maksudnya al-zulmu, bertindak zalim dan melampau. Yang kedua, memutuskan silaturrahim. Tidak ada satu dosa yang ajdar, yang lebih utama untuk Allah Ta'ala segerakan balasan untuk orang yang berbuat dosa, melainkan dosa bersifat melampau dan juga memutuskan silaturrahim. Dapat hukumnya di dunia, tapi ada sesuatu lagi menunggu di akhirat, ada lagi ma'ama yudakhir lahu fil akhirah. Ada juga disebut dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qati', tidaklah masuk syurga pemutus silaturrahim. Pemutus silaturrahim, orang yang sengaja memutuskan silaturrahim. Maksud memutuskan silaturrahim ialah asalnya antara kita dengan dia ni ada hubungan dari sudut dia tu ahli keluarga kita, sanak saudara kita, ataupun sahabat handai kita. Atas sebab kes-kes tertentu berlaku salah faham balah, lepas tu pakat tak pergi mari, ataupun tak tanya khabar, jumpa pun hak tu lah ikut lain, hak ni lah ikut tu. Sebab tu dalam bab apabila berlaku apa-apa isu, apa-apa krisis, dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah berpesan supaya jangan lebih daripada 3 hari. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia pulau, boikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Mungkin sampai satu masa dua-dua ni bertemu secara tidak disengajakan, yaltaqiyani, dua-dua tu jumpa, balas punya balas, jumpa kedai. Sebab salah nak agama. Dua ni mungkin 2-3 bulan tu tak bertegur siapa, mungkin duduk sekampungnya. Fa yuridu hadha wa yuridu hadha. Hak ni pun paling, mana pun paling. Wa khairuhuma, yang paling baik antara kedua-duanya adalah allazi yabda'u bis salam, yang memulakan ucapan salam. Tapi kalau dia balas hati terbakar bila nak best dia hati terbakar ni, rasa nak marah ni, tak usah kata 3 bulan, 2-3 tahun pun wah lagi tengok muka pun tak sih. Tu kita nak memandang rasa kebencian, rasa marah ni payah. Kita kena ingat ginilah, kita ni berasal daripada soalnya, iaitu Nabi Adam AS. Walau apa sahaja apa dia warna kulit kita, bahasa kita, kedudukan kita dalam masyarakat, miskin kaya ke kita, asalnya kita ni kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Nabi Adam, dan Adam tu asal daripada tanah. Bila sebut tanah, kita dah pijak setiap hari, itulah asal kita. Kita dah pijak setiap hari, itulah asal kita. Dan apabila seseorang tu meninggal dunia, maka dia akan dikebumikan dalam tanah. Tanah bukan di atas, di bawah. Itulah asalnya kita. Kalau kita rasa kita ni kita betul sama-sama, orang lain salah, maka kita rasa tak perlu untuk kita berbaik dengan dia, perlu kita bermusuh. Maka kena ingat bahawa kita ni tidak ada yang sempurna. Adalah lebih baik kita bersifat mengadap.
Walaupun kita ni betul dan orang itu salah, tapi jaga orang dia kata tak, dia kita minta maaf sebab dia salah. Tak apa, kita minta maaf dia walaupun sebenarnya dia yang bersalah dan dia kita minta maaf kita. Itu sikap yang lebih mulia. Nabi SAW memaafkan penduduk Mekah apabila berlaku Fathu Mekah, walaupun selama 13 tahun di Mekah tu orang kafir memusuhinya dan tidak timbul sear untuk hukum dan untuk balas dendam, sebab dia tahu antara dia dengan penduduk Mekah ada silaturahim, ada hubungan Islam. Semua kabilah-kabilah di Mekah ni adalah anak beranak dia. Walaupun ramai yang kafir dan sedikit sahaja yang beriman, tetapi itu tidak menjadi sebab untuk Rasulullah bermusuh. Misi Nabi mula-mula sekali apabila turunnya ayat dalam surah Al-Asy'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Bila peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat, Rasulullah keluar ke Bukit Safa, dia panggil semua, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani semua, ya Bani Amr Syam, semua kabilah-kabilah ada di Mekah, yang mana semua tu ada hubungan silaturahim dengan baginda. Akhirnya dipanggil anak dia sendiri. Ada satu riwayat sebut masa tu kecil lagi Fatimah, dia pesan, anqidhu anfusakum minan nar, peliharalah diri kamu daripada azab api neraka. Dan dia berpesan kepada anak andanya Fatimah, anqidhi nafsaki, peliharalah diri kamu daripada azab neraka, illa, kecuali ataupun ghair, innalakum, sesungguhnya bagi kamu dengan aku ada hubungan silaturahim, sa'abulluha bibalaliha, yang aku akan basahinya dengan hubungan persaudaraan, hubungan kemanusiaan, hubungan kasih sayang. Sebab tu dalam kehidupan kita silaturahim ni cukup penting. Kita kena muhasabah balik. Menghubungkan silaturahim sebenarnya adalah kita cari balik mana orang-orang mungkin lama dah tak jumpa, yang mungkin dia ni nak putuskan silaturahim, kita kena hubungkan balik. Tu hak lebih baik. Kadang-kadang Amos ni pun kadang-kadang bila kita sembuk balik hak sebelah tu sebelah ni, kadang-kadang hak dua pupu kita, kadang sepupu hak dekat sepupu, sebab dia jauh cari jumpa tak kenal, anak sepupu tak kenal, pada ia dikira sebahagian daripada nasab ataupun keturunan, ataupun bahasa kita sebut waris. Di antara kelebihannya disebut adalah hadis Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi atharihi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, sesiapa yang sukalah dia untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umur dia, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Dia kelebihan silaturahim, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Tapi ada perbahasan di kalangan ulama berhubung dengan masalah ni. Adakah maksudnya ketentuan rezeki yang Allah Ta'ala tentukan bagi kita ni akan bertambah, atau dengan maksud rezeki banyak tu juga cuma jadi lebih berkat? Adakah maksud yus'alahu fi atharihi dengan sebab menghubungkan silaturahim, umur orang tu jadi panjang? Kalau di Lauh Mahfuz tulis umur dia 60 jadi 70, ada ulama kata tak, umur dia macam tu juga, cuma pertambahan umur tu berlaku dengan cara masa-masa yang dilalui dalam hidup dia ni terisi dengan perkara yang mendatangkan kebaikan, maknanya lebih banyak membawa kepada pahala, berkat umur dan berkat harta. Itu yang dimaksudkan yubsatalahu fi rizqihi, dilapangkan rezeki, yus'alahu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian sifat yang berikutnya tak boleh panjang sebab banyak lagi orang lain tu, wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Sifat ulul albab yang keempat ialah mereka takut kepada Allah dalam apa sahaja yang mereka buat dan yang mereka tinggalkan, fima ya'tuna wa ma yadharuna minal a'mal. Kalaulah yang mereka buat tu benda yang salah, mereka takut dapat balasan daripada Allah. Apa yang mereka tinggalkan, iaitu kalaulah yang mereka tinggalkan tu perbuatan yang baik yang mereka wajib buat, dia tak buat, maka timbul perasaan takut kalau dapat siksaan. Maksudnya buat yang haram, takut kalau mereka terbuat yang haram atau tertinggal yang fardu.
Buat yang haram dapat dosa, tinggal fardu dapat dosa. Maksud takut kepada Allah, takut kalau mereka buat sesuatu yang menyebabkan mereka layak mendapat ismun ataupun zambun, dosa. Kemudian takut kepada su'al hisab, takut kepada hisab yang buruk. Setiap orang di antara kita tidak akan terlepas, kita akan dihisab. Kita akan dihisab di hari kiamat nanti. Kita akan dihisab dengan cara setiap orang di antara kita akan baca buku masing-masing. Kita ada buku catatan amalan kita yang ditulis oleh malaikat setiap hari. Rakaat ada, kita tak nampak pun ada tepi. Buku tu akan diserahkan kepada kita, akan disimpan. Di hari kiamat nanti akan dikalungkan ke leher kita, akan dikalungkan, kemudian akan dikeluarkan sehingga seseorang itu terima, sama ada terima tangan kanan, tangan kiri. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia itu telah kami tentukan buku catatannya yang berterbangan itu. Dia akan ada bentuk terbang, tapi akan terkalung pada lehernya. Setelah kita mati sebenarnya buku tu ada. Allah Ta'ala sifat, malaikat ada berhenti dah, tak tulis apa dah. Ada bersama dengan kita. Lalu dikeluarkan buku itu di hari kiamat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dalam bentuk buku yang terbuka ataupun tersebar. Lalu dikatakan kepada seseorang itu atas tujuan untuk hisab amalan dia, tak perlu orang lain baca, iqra kitabah, bacalah buku kamu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah diri kamu menjadi penghisab, pengira. Kamu sendiri akan kira amalan kamu. Itu dia punya first step tu. Langkah pertama, kita akan tengok buku kita akan baca. Orang-orang yang berdosa akan timbul rasa takut. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Diletakkan kitab amalan manusia, maka kamu lihat orang-orang yang mujrim, yang berdosa, yang bersalah itu dalam keadaan musyfiqin, sangat gerung, sangat takut. Lalu dia berkata, dengan sebab apa yang dia lihat dalam buku itu, lalu dia berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Alangkah celakanya kami, apakah buku ini? Buku apa dia ni? Sebab semua benda hak kecil, hak besar ada belaka. Sehingga seseorang itu tak boleh tusuk. Benda hak dia buat atas dunia, urusan kecil ada, urusan hak besar yang hebat-hebat pun ada belakang. Lalu dia mendapati apa yang telah dia buat tu hadir, ada bersama di situ. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun di antara manusia, semua ada. Kalau hak dia buat tu baik, baiklah. Kalau hak buruk, buruklah. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi tentang perhitungan amalan, apabila Allah Ta'ala memberikan buku amalan ni kepada sahifatu a'malil ibad, buku catatan amalan hamba ni akan diberi kepada semua manusia. Lalu didatangkan kepada manusia, di antaranya dia mahu dalam bentuk as-sijil. As-sijil ni lembaran buku yang kalau dibuka sasa ni, Nabi kata maddal basar, sejauh mata memandang. Dan setiap orang itu diberi kepada dia fayanshuru, akan diedarkan, diserahkan kepada dia buku amalan itu sebanyak 99 sijillan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu lembaran kertas buku tu kalau dibuka, sepuluh kalau kertas kita gulung, buka panjang sepotika, buka kapek ni, buka sejauh mata mana 99. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adzalamaka katabati al-hafizun, adakah malaikat-malaikatku yang menjaga amalan kamu telah menzalimi kamu? Lalu si hamba berkata, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Adakah kamu mendapati hak kamu tak buat ditulis juga? Dok, hak aku buat tu betul ditulis. Hak aku tak buat dia tak tulis. Maknanya tidak berlaku malaikat tersilap dalam menulis. Ini kalau kita fikir, kita akan timbul rasa gerung hisab tu. Sebab di antara kita tidak ada seorang pun yang tidak pernah buat dosa. Tapi kalau kita bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dosa itu akan dipadamkan.
Kita khawatir bimbang kalau dosa tu Tuhan tidak ampunkan. Na'udzubillah, minta jawab. Allah Ta'ala tu wasi'ul maghfirah, sangat luas keampunannya. Maka kita dapati dosa kita buat tu ada situ. Oh, berjeritlah. Allah Akbar. Kalau memikir bab tu, seseorang yang rasa takut gerung kepada Allah, bangun salat di waktu malam, sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya ampunilah dosaku ya Allah. Allahumma gfirli dhanbi kullahu, semua sekali, diqqahu wa jillahu, sirrahu wa alaniyatahu, hak kecil, hak besar, dosa yang dilakukan secara tersembunyi, dosa yang dibuat terang-terangan. Ighfirli dhanbi kullah, ampunlah dosaku wahai Tuhan semua sekali. Sebab takut hisab. Sebab seseorang yang apabila nukishal hisab udhiba, kalau dibincangkan hisab itu dengan dengan terperinci, dalam tafsir disebut su'al hisab itu maknanya al-istiqsa' wal munaqashah, akan dibuat analisa secara perinci dosa gini. Berat ada tu. Kalau mari dosa tu tanya dosa gini-gini, kena kira bicara secara lebih, kata lebih apa dia, lebih holistik ke apa, mana lebih mikro, lebih kecil pergi pecah. Berat ada tu. Tapi kalau seseorang itu dihisap dengan hisap yang mudah, sekadar diserahkan buku amalan dengan tangan kanan dia, habis. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maksud hisap yang mudah ialah al-irdu, sekadar disuruh ambil tu ya. Tapi kalau disuruh baca, patut disuruh asasa, berat. Kembali kepada hadis riwayat At-Tirmizi tadi, apabila seseorang itu diberi buku amal sebanyak 99 dan dia merasakan beratlah dia sekali ni, tak ada apa, lalu Allah Ta'ala beritahu, ketahuilah, innalaka indana hasanah, sesungguhnya di sisi kami bagi kamu ada satu kebaikan. Lalu dikeluarkan satu bitaqah, satu kad. Dalam kad tu ada tertulis ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya si hamba ni walaupun dia banyak buat dosa, tetapi dari segi akidahnya dia yakin dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pentingnya seseorang itu mati dalam keadaan hati dia yakin dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Walaupun ada dosa, tetapi dengan sebab dalam hati dia masih yakin dengan la ilaha illallah, lalu dibawa mizan, neraca timbangnya untuk ditimbang. Diletak hak 99 tadi, hak dosa tadi sebelah ni, dan diletak kalimah la ilaha illallah sebelah ni. Fatasha, tasha ni menyebabkan menjadi khafat, ringan. Hak dosa 99 lembaran tadi jadi congik naik, sebab hak sah lagi hak kalimah la ilaha illallah pada kad ni jadi thaqulat, jadi berat. Itu luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Tapi bagi orang beriman, mereka cukup khawatir dengan dosa yang berlaku dalam kehidupan, kalau ia membebankan kita di akhirat, yang disebut dengan su'ul hisab atau azab hisab yang buruk. Allah Akbar. Ada lagi tu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang yang bersabar kerana mencari keredaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menafkahkan apa yang kami rezekikan secara sembunyi, dan mereka menolak kejahatan dengan cara berbuat kebaikan. Ada 4 sifat situ: sabar, mendirikan salat, sedekah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Sabar ni telah banyak kita bincang sebelum ni. Sifat sabar ni suatu sifat yang payah. Jawapannya mudah, payah. Kalau kita boleh bersabar, hakikatnya sabar itu adalah dengan pertolongan daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dirikanlah salat. Apabila Bani Israel berdepan dengan penindasan oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah supaya berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan, curahkan kepada kami kesabaran. Afrigh, seolah-olah sabar ni kalau boleh curah dengan beledi kan, turun gitu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Apabila tentera Islam Talut
yang bersama dengannya Nabi Daud alaihissalam berperang melawan tentera Jalut. Ada sebahagian sabar, ada sebahagian tidak sabar. Yang sabar terus mara ke medan peperangan dan tidak kalah dengan ujian, diuji dengan binahar, dengan sungai. Yang tidak sabar, dia cebok air, dia minum habis, dia tak lagi perang. Sabar ni payah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kamu tidak mampu bersabar kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Sama ada sabar tu ulama kata dalam bentuk sabar melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan perkara maksiat, dan sabar terhadap segala musibah yang melanda. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang boleh terima dengan hati yang terbuka dan redha, dengan tenang, dengan tabah, yang apabila ditimpa dengan sesuatu musibah lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dalam kehidupan ini perkara biasa. Wala nabluwannakum bisyai', kami akan menguji kamu dengan sesuatu, minal khauf wal ju', sama ada dengan takut, dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, sama ada kekurangan jiwa raga, kekurangan ahli keluarga yang meninggal dunia, harta benda, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sabar kepada maqam sabar payah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim membahaskan sifat sabar dalam kitab yang khusus Iddatus Sabirin. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahaskan berhubung dengan sifat-sifat mahmudah. Dalam bab ada satu rubuk yang disebut dalam bab perbahasan sifat-sifat mulia, sabar dan syukur. Ada ulama mengatakan sabar lebih tinggi daripada sifat syukur, ada mengatakan sifat syukur lebih tinggi daripada sabar. Manakala Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan sama ada sabar dan syukur sama-sama, dia punya level itu sama-sama tinggi. Tak boleh kita nak kata sabar lebih tinggi daripada syukur atau syukur lebih tinggi daripada sabar. Orang yang sabar adalah orang yang syukur, dan orang yang syukur dia mesti sabar. Dia mesti main dua-dua sekali. Adalah tidak sempurna kalau orang itu sabar tetapi dia tidak bersyukur, atau dia bersyukur tidak sabar. Ini dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, hadis Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, urusan orang beriman ini semuanya baik. Apa sahaja keadaan orang beriman semuanya baik. In asabathu darra sabar fakana khairan lah, sekiranya dia ditimpa oleh kesusahan maka dia bersabar, maka kesabaran itu menjadi kebaikan sebab dia boleh pahala sabar. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, apabila dia ditimpa kesenangan, boleh kesenangan, hidup dia senang, harta ada, tubuh badan sihat, maka dia bersyukur, maka kesyukuran itu menjadi kebaikan bagi dia. Sama ada sabar atau syukur, dua-duanya dituntut dalam kehidupan kita untuk membolehkan kita bertemu dengan jalan yang terus ke syurga. Sebab orang yang masuk ke syurga ni salah satu sifat dia adalah tadilah walladzina sabaru tiwa wajhi rabbihim. Tak ada nak sambung pada satu lah. Ada lagi 2-3 ayat lain. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung semula sebab perbincangan tentang sifat ulul albab ni tak habis lagi. Ada 2 ayat lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus